إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Yang saya kasihi Tuan Pengurusi Majlis dan yang amat saya kasihi Dr. Wan kita dan juga seluruh muslimin dan muslimat yang hadir pada malam ni, insya-Allah mudah-mudahan kita sama-sama dapat mengambil manfaat daripada majlis Mustaqa ini, agar apabila kita balik kelak kita dapat membawa segala kebaikan-kebaikan yang kita dapat di dalam majlis ini, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang sebenarnya saya ni pagi tadi dah ada dah. Cuma malam ni lepas suruh tambah sikit lagi. Saya ni tak mau dah lah. Tapi oleh kerana sahabat kita minta, sebab bila mai di Thailand ni tuan-tuan, benda yang paling tak dapat kita nak elak ialah makan. Saya pertama kali sampai di Yala ni, dan hari ini adalah pertama kali saya makan sup serati ke apa? Kalau di belah Malaysia tu dia kata sup itik. Ini pertama kali. Padahal di Malaysia tu kedai-kedai orang Siam ni banyak, kedai-kedai tom yam. Tapi saya tak pernah jumpa menu sup serati ni. Tapi bila mai di sini, Ustaz Abdul Rahman kata nak tak makan sup serati. Memang tak ada di Malaysia, memang betul. Bila makan-makan saja, sedap rupanya. Sedap. Nak lajak makan tak berani. Sebab malam ni lepas kata kena tambah sikit lagi. Kalau nak tambah, nak bercakap tuan-tuan, perut kenyang, saya ingat tak boleh bercakap. Tak boleh nak bercakap sebab perut kenyang. Terpaksa tahan. Lepas tak bagi tambah makan, lepas suruh tambah kuliah. Jadi muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, yang mana majlis yang kita adakan ini satu majlis yang cukup mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana dia adalah majlis ilmu. Kita ni bila kita berada di majlis ilmu, makna kita berada di taman-taman syurga Allah, tuan-tuan. Raudhah min riyadatil jannah. Duduk di dalam majlis ilmu ni seperti mana duduk di taman syurga. Kita terpaksa bayar beribu-ribu ringgit untuk pi ke Madinah untuk solat di Masjid Nabi, untuk dapat solat di Raudhah. Sedangkan Raudhah berada di depan rumah kita. Tidak? Yang mana duduk dekat-dekat ni tuan-tuan, dekat dengan Raudhah. Tapi ada yang tak dapat hadir, sedangkan terpaksa membayar beribu-ribu untuk mendapat Raudhah di Masjid Nabi. Ini satu kemuliaan, tuan-tuan. Kita ucapkan syabas kepada sahabat-sahabat kita yang telah berusaha mengadakan majlis ini, sehingga kan kita sama-sama dapat mengambil manfaat dan kebaikan daripada majlis ni. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mereka tak bagi apa tajuk pun dekat saya, tapi mereka kata cakaplah dengan tajuk yang mana bersesuaian dengan majlis kita ni. Majlis kita ini adalah majlis untuk nak mengajak orang kepada Al-Quran dan Sunnah. Nak mengajak orang kepada
pemahaman salafus salih supaya kita dapat Islam yang murni, yang bersih. Kerana kepincangan telah berlaku terhadap agama Islam, tuan-tuan. Di mana-mana juga kita boleh tengok orang dah mula menokok tambah dalam ajaran Islam. Kalau di belah petani ni, belah Yala ni saya tak tahulah. Kalau di Malaysia ni, tuan-tuan, dulu kita tak biasa tengok orang buat majlis haul perayaan untuk kubur-kubur ni. Tapi di kebelakangan ini dah ada majlis-majlis yang macam tu, tuan-tuan. Dijemput untuk berselawat, diadakan dengan majlis-majlis. Saya nak tanya tuan-tuan, kita nak berselawat kat Nabi ni kena duduk dalam majlis ke baru boleh berselawat? Tapi benda-benda yang macam ni telah tersebar, telah mempengaruhi masyarakat umat Islam kita. Dengan sebab itulah orang yang mendapat pahaman manhaj yang betul ini kena berusaha untuk nak menjelaskan kepada masyarakat supaya masyarakat terselamat daripada segala bentuk penyelewengan terhadap agama seperti mana yang dilakukan oleh orang Yahudi dan juga orang Nasara. Orang Yahudi dan orang Nasara ni, mereka ini akan menokok tambah dalam agama mereka. Dan mereka akan menyembunyikan kebenaran, tuan-tuan. Itulah yang berlaku kepada kita hari ini. Sebab itulah kita kena mengajak orang kepada agama Allah, kena mengajak orang kepada kemurnian agama Islam. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Allah Ta'ala kata apa? Ud'u, serukan. Makna kita disuruh untuk menyeru orang, mengajak orang, tuan-tuan. Nabi SAW apabila menerima wahyu yang pertama di Gua Hira, Nabi balik dalam keadaan ketakutan. Kemudian Nabi selimut. Nabi kata, ya Khadijah zambiluni. Wahai Khadijah, selimut aku. Orang ni kadang-kadang bila dia takut ni, kadang-kadang sampai kepada tahap demam. Nabi ketika selimut, turunnya ayat, ya ayyuhal muzammil qum fa'anzir. Wahai orang yang sedang selimut, bangkit seru. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang makna dia, kita tidak boleh duduk diam, kita tidak boleh berpeluk tubuh. Kita kena menyeru, kita kena mengajak orang kepada agama yang murni ni, tuan-tuan. Apabila kita melihat kepincangan telah berlaku kepada agama kita, lebih-lebih lagi lah kepincangan yang begitu melampau hulu di akhir-akhir ni, tuan-tuan. Dahlah tak mau terima kebenaran, melawan pula. Melawan pula. Dengan sebab itulah kita kena nak menyeru orang. Ud'u ila sabili rabbik. Makna kita nak seru orang kepada jalan Allah, kepada agama Allah. Tidak. Kita bukan nak mengajak orang pergi main bola ke, nak pergi mengajak orang bercucuk tanam ke. Kita nak mengajak orang kepada agama Allah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, adapun dalam menyeru orang ini, di sana ada penyeru dan ada orang yang diseru. Maka dua-dua golongan ini kena memainkan peranan. Kena memainkan peranan. Orang yang menyeru kena memainkan peranan dia sebagai orang yang menyeru kepada agama Allah dengan berusaha untuk menjadi penyeru yang baik kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Contoh qudwah mesti ada kepada orang yang menyeru kepada agama Allah ni, tuan-tuan. Sebab kita nak mengajak kepada din, kepada agama.
Sebab kalau kita tersilap tuan-tuan untuk menyeru orang kepada agama Allah, orang akan berpegang dengan sesuatu yang salah selama-lamanya. Apakah yang akan kita jawab di depan Allah Subhanahu wa taala kelak tuan-tuan? Sebab itulah bila kita nak seru kepada Allah, agama Allah ni, kita kena ada persiapan. Apakah yang telah diberikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mempersiapkan Nabi untuk nak menyeru orang kepada agama Allah? Pertama, Allah menjadikan Rasulullah itu sebagai seorang as-siddiq, orang yang benar. Bila kita nak seru orang tuan-tuan, kita kena jadi orang yang benar dalam menyeru kepada agama Allah. Kita nak seru jangan ada matlamat kerana tertentu. Kita menyeru kerana Allah. Sebab nak menyeru kepada agama Allah ini, dia adalah sebahagian daripada ibadah. Bila dia ibadah berkaitan dengan ibadah, maka kita kena ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak kami perintahkan kamu melainkan melakukan ibadah kepada Allah dengan penuh ikhlas. Sebab itulah para nabi as-siddiq, orang yang benar, orang yang ikhlas. Bila dia melakukan, tanggungjawab. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, para anbiya, para nabi-nabi Allah ini tanggungjawab mereka lagi berat. Bukan hanya sekadar tanggungjawab, bahkan ujian lebih berat daripada kita. Ujian mereka lebih berat daripada kita. Para nabi diuji dengan cacian-cacian, ugutan-ugutan. Bahkan kalau kita baca dalam sejarah tuan-tuan, adik kakak, yang mana ada di antara nabi dibunuh oleh kaum dia sendiri kerana menyeru kepada Allah. Sebab itulah bila kita nak mengajak orang ni tuan-tuan, berusahalah menjadi orang yang benar dalam menyeru. Sebab semua kita ni ada tanggungjawab. Semua kita ni adalah da'i, nak menyeru orang, nak mengajak orang. Man qala ilaha illallah fahuwa da'i. Siapa yang mengucap 2 kalimah syahadah, maka dia adalah da'i. Dia kena mengajak orang. Sebab tu Nabi kata, balighu anni walau ayah, sampaikanlah apa daripada aku walaupun 1 ayat. Kita kena mengajak orang. Kalau kita tak mampu mengajak orang, kita kena mengajak anak pinak kita, saudara mara kita. Tu orang yang di bawah tanggungjawab kita. Tidak? Sebab tu Nabi kata, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kesemua kamu sebagai pemimpin. Setiap orang akan ditanya orang yang di bawah pimpinan dia. Tidak? Kalau kita tak boleh jadi ketua dalam negara, dalam daerah, kita tak boleh jadi ketua dalam masyarakat, tapi kita jadi ketua dalam ahli keluarga kita, maka orang yang duduk di bawah ahli keluarga kita tadi, kita kena menyeru kepada agama Allah. Kita kena mengajak mereka agama, kita kena bagi agama kepada mereka, supaya kita terselamat apabila kita bertemu dengan Allah. Dalam perkara sama ada jadi berjaya ataupun tidak, orang yang kita seru tadi, itu bukan tugas kita tuan-tuan. Tidak? Bila kita ajak orang, semua orang boleh terima ke? Bila kita ajak anak-anak kita, semua anak-anak boleh ikut ke? Tidak. Ada setengah orang tuan-tuan, anak-anak ni dia melawan, dia tak mau terima. Tapi kita telah melaksanakan tanggungjawab kita mengajak, menyeru ahli keluarga kita tadi, maka kita dah terselamat. Saya nak tanya tuan-tuan, Nabi Nuh alaihi salam, adakah dia tidak mengajak anak bini dia untuk beriman kepada Allah sehingga mereka tidak beriman? Dia telah melaksanakan tanggungjawab dia. Menyeru ahli keluarga dia. Tapi nak buat macam mana? Mereka tak mau nak terima. Tidak. Mereka tak mau terima. Maka dia terselamat. Dengan sebab
telah melaksanakan tanggungjawab tersebut, tuan-tuan. Yang kedua ialah orang yang nak mengajak orang ni, dia kena jadi orang yang kita kata amanah. Dalam kehidupan ni, adik kakak, abang-abang semua, ayah-ayah, yang mana kita kena amanah dalam kehidupan ni, tuan-tuan. Amanah dalam kehidupan. Bukan amanah dalam parti. Di Malaysia ni ada satu parti, nama Parti Amanah. Bukan yang tu. Ya tak? Ni amanah dalam melaksanakan tanggungjawab kita kepada Allah. Sebab ini sifat yang ada dalam diri Nabi. Sifat siddiq, sifat amanah, yang telah Allah adakan dalam tubuh badan Nabi SAW. Cuba tengok, tuan-tuan. Kita ni, kalau musuh kita ni, dia percaya kat kita tak? Musuh ni boleh percaya dekat musuh dia ke? Tapi Nabi SAW dengan sifat amanah dia, orang Quraisy mempercayai Rasulullah SAW untuk memegang amanah harta mereka. Pada hari Nabi SAW nak berhijrah, dia beri harta-harta yang telah diamanahkan kepada beliau, kepada Ali. Dia kata, ya Ali, esok hang serah balik semua harta-harta yang telah diamanahkan kepada aku. Bayangkan, tuan-tuan, musuh Rasulullah SAW sendiri yakin dengan Nabi SAW untuk menjaga harta mereka. Itu menunjukkan Nabi SAW orang yang cukup amanah. Dan juga sifat doa ni, dia mesti ada tabligh, untuk menyampai, nak menyuruh orang. Semua orang kena menyuruh, tuan-tuan, kena mengajak. Sebab bila tugas yang berat ni, tuan-tuan, kita pakai ambil seorang sikit, maka akan berlakulah keringanan dalam tugas tanggungjawab tersebut, tuan-tuan. Kalau semua kita nak harap kat ustaz, dia ada masa terhad, dia ada tanggungjawab dengan ahli keluarga dia, dia ada tanggungjawab dengan kerja buat dia. Tidak. Tapi kalau kita masing-masing semua pakat membantu sedikit sebanyak dalam tanggungjawab kita terhadap agama Allah ini, maka tanggungjawab itu akan menjadi ringan untuk nak menyampaikan agama Allah ni, tuan-tuan. Dan sifat yang keempat ialah fatanah, sifat cerdik, tuan-tuan. Dalam nak mengajak, nak menyuruh orang kepada agama Allah, pastikan ada fatanah, cerdik, kebijaksanaan ni, tuan-tuan. Kita jangan jadi orang bodoh. Orang Islam ni orang yang tak bodoh. Kerana agama Islam ni agama ilmu. Agama ilmu. Bila kita ada ilmu ni, cerdik ke bodoh? Tentu kita jadi orang yang cerdik, orang yang bijak. Orang yang bijak ni orang yang ada ilmu. Orang yang nak menyeru kepada agama Allah ni orang yang kena ada fatanah dalam kehidupan dia. Tak kira, tuan-tuan, sama ada orang-orang yang duduk tempat yang tinggi ataupun rendah, orang yang pekerjaan tinggi ataupun pekerjaan rendah, orang yang pekerjaan buruh ke apa pun, siapa pun kita, jadilah kita orang yang cerdik dalam kehidupan, tuan-tuan. Kadang-kadang saya duk tengok orang-orang dulu ni, orang tua-tua dulu. Orang tua-tua dulu ni kadang-kadang dia lebih cerdik daripada orang lain yang ada sijil-sijil yang tinggi, tuan-tuan. Orang-orang dulu ni, tuan-tuan, bela 10 anak, dia boleh bela dengan elok. Tidak, dia boleh bela dengan elok 10 orang anak. Tapi orang lain ni kalau ada 3 orang anak pun dah susah hati. Susah hati nak didik, nak jaga. Cukupkah dengan gaji, dengan nak bagi makan? Tidak. Tapi orang dulu bijak, cerdik, dalam mengagihkan ekonomi dia, cukup bijak. Kadang-kadang tak tahulah orang belah ni kerja apa, turi getah. Kalau belah tempat saya ni orang buat bendang. Tidak. Tempat saya ni banyak orang buat bendang. Bila orang tua-tua dulu ni, bila dia dapat hasil, bila dah padi tu dituai, dapat hasil, dia akan simpan untuk keperluan untuk 6 bulan pula. Untuk 6 bulan. Sebab padi ni orang buat 6 bulan, 6 bulan. Jadi makna dia, orang tua-tua dulu cerdik dalam ekonomi.
Sebab tu dia boleh bela 10 orang anak, tuan-tuan. Tapi orang lah ni, 3 orang anak pun dia tak boleh bela dah. Dia susah hati, dia sakit kepala. Tidak. Sebab orang lah ni tak bijak. Macam mana? Sepatutnya kita lebih bijak kerana zaman lah ni kita lebih mudah untuk mendapat ilmu. Untuk mendapat ilmu. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Jadi kita nak lihat apakah seruan Nabi SAW nak mengajak orang. Kalau kita melihat kepada fakta sejarah di mana Nabi SAW pada ketika Nabi berada di Mekah. Nabi masa dia berada di Mekah, dia mengajak orang Quraisy, orang musyrikin Quraisy untuk beriman kepada Allah. Dia menyeru kepada tauhid, menyeru kepada mengesahkan Allah. Sebab lah ni kita duk tengok benda ni lah yang paling banyak merosak akidah kita, tuan-tuan. Masalah tak jelas dalam tauhid. Tak jelas dalam tauhid. Bila kita ajak tauhid rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat, supaya orang faham, supaya orang mudah kenal Allah. Tidak. Sebab tauhid tadi tauhid yang berteraskan Al-Quran dan Sunnah. Tauhid yang mana disertakan dengan fakta dan dalil-dalil. Depa kata ni tauhid Wahabi. Dia kata tauhid Wahabi pula. Tak tahulah. Kalau belah kami sana lah. Kalau belah kami sana tu, kalau ajak tauhid 3 ni, rububiyah, uluhiyah, ni puak-puak Wahabi dia kata. Dia label pula Wahabi. Padahal kita ajak tauhid tu kerana untuk nak memudahkan orang untuk faham, nak kenal Allah. Tidak. Supaya kita mudah kenal Allah. Boleh lagi ke? Ataupun ada lagi program? Sebab lepas kata 20 minit lah. Ada Ustaz Wan ni? Lepas cakap 20 minit. Ya, saya pun tak tengok jam apa semua. Kira nak lajak ya? Tidak. Kira nak lajak tidak. Kan? Ustaz. Terima kasih. Saya pun tak tahu, saya ingat kot last. Saya ingat kot saya yang last, ya. Ya. Saya minta maaf lah sebab curi sikit masa Ustaz Wan kita. Tidak. Ustaz Wan kita. Jadi muslimin, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Yang mana majlis yang kita adakan ini adalah satu majlis yang cukup memberikan rahmat kepada kita, kerana majlis yang macam ini majlis yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana majlis yang begini adalah majlis yang mana para malaikah menghamparkan sayap-sayapnya. Para malaikah tu serta untuk berdoa keampunan, rahmat kepada orang yang berada di majlis-majlis ilmu ni, tuan-tuan. Jadi saya pun tak boleh lah, tak boleh sambung lah panjang. Tidak. Tapi pagi tadi pun dah bagi dah sikit. Tidak. Dah orang bagi 20 minit tu janganlah tamak pula. Tidak. Cukup lah. Kalau buat tahun depan lagi, insya-Allah kami akan sampai lagi. Kami akan sampai lagi. Jadi apapun ala kulli hal, insya-Allah saya tutuplah tazkirah saya tadi dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya apa yang baik itu datang daripada Allah, apa yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Wallahu alam. Walhamdulillahirabbil alamin.